Tapi seperti yang Prof Abdullah sebut tadi, tak ada satu pun yang dijawab ke apa ke, tak ada, atau dipanggil untuk bercakap ke, tak ada ya? Memang tak pernah. Dan dunia akademik ni memang di mana-mana pun dia ada 3 kelompok yang besar. Yang paling ramai sekali ialah kelompok yang menganggap ilmu untuk ilmu lah. Sebab ahli akademik ini, kalau ke ahli sains, sebahagian besarnya duduk dalam amal dia. Jadi dia hanya berinteraksi dengan tabung uji dan sebagainya, tak ada masa. Jadi ilmu untuk ilmu itu paling ramai lah di mana pun. Tetapi negara-negara maju, kumpulan yang agak ramai juga ialah yang disebut sebagai ahli akademik masyarakat. Mana dia mendekati masyarakat. Kerana ilmu dia tidak ada hubungan dengan masyarakat. Jadi dia akan cuba menyampaikan ilmu dia itu dalam bahasa masyarakatnya. Itu yang menimbulkan buku-buku popular banyak di negara maju. Negara kita belum ada benda itu sebab tak ramai dalam section ini. Dan yang ketiganya yang disebut sebagai ahli akademik profesional atau ikhtisas. Ini kadang-kadang di negara kita kata ahli akademik upahan lah. Dia memang kerja dia mencari tak semesti wang, tapi nak berdamping dengan orang yang berkuasa dan memberi pendapat yang sama dengan berkuasa. Ini berlaku di Amerika sekalipun. Profesor yang hebat-hebat sekalipun. Mana dia suka berdamping dengan yang berkuasa. Maksudnya kalau ada profesor yang menyokong PPSMI ni, memang hebat lah dia. Jadi akan dikeluarkan TV, akan masuk Razak Khabar, kan? Jadi ada orang macam tu. Jadi yang sekarang ni misalnya Profesor Pendidikan UM ada seorang baru muncul. Baru ni sebut. Rohani bin apa nama dia, baru muncul. Wah, cakap sedap. Malah tak pernah tengok saya dia terlibat dalam isu ni. Tak pernah dengar nama pun dan sebagainya. Tapi dia ambil kesempatan itu, ada kekosongan itu, dia datang. Jadi malang ya di Malaysia ni memang macam itulah. Dia mudah, dia tahu dengan cara mengecap orang tu, dengan cara itu masyarakat akan berpolarisasi, mengasingkan kita. Tuntasnya kalau doktor sendiri tak bimbang lah. Tak ada bimbang. Lepas ni dipancut air sebagainya pun doktor sanggup. Sebab saya, kalau boleh saya katakan, saya ni memang ahli akademik masyarakat lah. Masyarakat. Tidak pernah sebagai ahli akademik upahan lah. Tak pernah yang bercakap kerana nak menegakkan sesuatu yang jiwa rasa tak sesuai, tak cakap lah. Prof, selepas daripada desakan 7 Mac baru-baru ini dan sekiranya pihak kerajaan sendiri, sama ada Paklah ataupun Menteri Pelajaran Malaysia itu Datuk Hishamuddin tidak berganjak tentang keputusan asal dia, iaitu PPSMI ini wajar diteruskan kan. Adakah tekad pemerintah tersebut ni bakal menyebabkan akan memberi kesan langsung dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang? Ya, saya harap ini tidak akan berlaku. Tetapi sekiranya apa yang saudara katakan itu akan berlaku, yang pihak kementerian ini, pihak kerajaan tidak mahu berganjak, masih berdegil mahu melaksanakannya, apa yang kita rasakan nanti, pada tahun ini pun sudah terdengar sedikit bunyi-bunyinya bahawa keputusan peperiksaan anak-anak Melayu ini khususnya yang di luar bandar sangat menyedihkan. Dan ini tentu sekali akan memberi kesan kepada suara undi mereka itu. Dan pada masa ini saya rasa walaupun masih ada puak-puak yang boleh diperbodohkan dengan sehelai kain, segantang beras, mereka akan menyerahkan undi, tetapi akan ada orang yang sudah bijak yang tidak mahu diperbodohkan demikian. Dan ini kita sudah melihat kesannya di Kuala Terengganu. Apabila GMP pergi ke Kuala Terengganu dan memberi keterangan kepada masyarakat apa yang akan berlaku, dan
pihak calon mana yang menyokong PPSMI, yang mana yang menjebelahi dan memperjuangkan pemansuhan PPSMI ini. Kami rasa kesan itu ada. Kesan itu ada. Dan kami tidak segan-segan untuk mengatakan bahawa kami akan memberi penjelasan yang sama juga kepada masyarakat di Bukit Gantang dan Bukit Selambau. Dan ini bukan kerana politik atau tidak politik. Politik lah, tetapi sekiranya kita ni berkempen di sebelah pemerintah, kita tidak akan disoal. Sebab saya pernah berbuat gitu, saya tahu. Tetapi sekiranya berkempen untuk orang yang menentang barisan, ini nanti ada akur janji, dan itu pun sudah menunjukkan bahawa itu adalah satu amalan yang tidak betul sebenarnya. Dan kami yakin kesan itu sangat besar. Untuk orang Melayu bagaimana? Untuk orang Melayu sendiri yang berdepan dengan masalah bahasa ibunda peringkat anak-anak mereka ni. Memang orang Melayu lah yang merasakan, sebab orang Cina tidak. Itu yang anehnya, banyak orang tidak tahu sekolah Cina dibenarkan menggunakan bahasa Cina. Tetapi Melayu dinafikan hak asasinya itu. Maksudnya sekolah aliran kebangsaan Kebangsaan jenis Cina itu mereka masih menggunakan bahasa Cina, dan Inggeris cuma menyokong. Sekolah Melayu, aliran Melayu kebangsaan ini tidak dibenarkan. Dan itu bukan kementerian tidak tahu, sebab baru-baru ini ada sebuah kongres di Bangkok yang menyatakan fungsi bahasa ibunda ini mesti ditekankan dalam pendidikan di semua negara ASEAN. Jadi bukan menteri tidak tahu, tetapi mungkin berdegil. Dan ada suatu alasan, ada suatu bukti yang sangat menarik yang saya lihat dalam M-Star sebelum saya datang tadi. Apabila saya membuka M-Star, saya tertarik kepada satu berita tentang pilihan jawatan dalam UMNO pada 24 Mac ya? Dan diberikan rentetan kepopuleran setiap calon. Datuk Najib memanglah tidak ditandingi, jadi menang. Yang keduanya tu, timbalannya tu pun ada 3, dan yang tinggi sekali itu sekarang adalah Ali Rustam, yang keduanya Mahyudin, yang ketiganya Muhammad Taib Muhammad. Tapi yang paling menarik ialah yang naib ni. Yang naib ni, yang Datuk Hishamuddin menjadi calon. Di dalam pencalonan itu, beliaulah yang mendapat pencalonan paling tinggi. Hari ini biar saya catatkan tadi, tangganya sekarang begini. Yang teratas ialah Datuk Zahid Hamidi 23%. Datuk Rais Yatim 18%. Datuk Khalid Nordin 14%. Yang lagi 2 tu saya tak ingat entah siapa, tapi Hishamuddin cuma 6. Memang ada kesan. Maksudnya dalam UMNO sendiri pun berlaku penolakan. Ini populariti, maksudnya orang di luar. Mungkin perwakilan tidak begitu. Tetapi angka-angka begini tentu dibaca oleh perwakilan. Dan mereka akan mula bertanya. Kenapa? Dan mereka tunjuk mencari kenapa calon ini kepopularannya sangat rendah. Adakah kami ini akan mengundi calon yang patut, yang layak? Dan saya harap perwakilan ini akan berfikir dan tidak akan dipengaruhi oleh sogokan-sogokan yang memang banyak dalam UMNO ni. Tidak payah saya nyatakan sebab saya tidak tahu, tapi ini bukan masalah tahu tidak tahu, tapi semua orang tahu.